Dikatakan dia pernah menembak mati seorang penjual roti canai kerana menegurnya. Teguran itu adalah teguran tidak puas hati kerana bentung kali kencing di kawasan gerai penjual roti canai itu. Sesiapa yang membesar sekitar tahun 1990-an mungkin familiar dengan kisah seorang penjenayah hati kering yang terkenal dengan nama Bentung Kali. Apa yang ganas tentang Bentung Kali adalah dia dikatakan sebagai seorang penjenayah yang tidak mempunyai hati perut kerana suka menembak orang awam yang tak bersalah tanpa sebab munasabah. Bentung Kali atau nama sebenarnya Kali Mutu, anak lelaki Pakirisami, dikatakan berasal dari Bentung Pahang. Dia dilahirkan pada 22 Januari 1961 dan merupakan anak ke-8 daripada 11 orang adik-beradik. Menurut laporan, Bentung Kali mula menyertai kumpulan kongsi gelap iaitu Geng 04 seawal usia 14 tahun. Ketika itu, dia sudah pun berhenti sekolah. Jadi, bermula dari situ, Bentung Kali mula berjinak-jinak dengan jenayah-jenayah kecil seperti merompak, menyeludup dada serta peras ugut orang awam. Dia dikatakan aktif melakukan aktiviti jenayah di sekitar Brickfield, Segambut, Sengawe dan Ampang. Selepas aktif lebih kurang 5 tahun melakukan jenayah, Bentung Kali ditangkap buat kali pertama dan dimasukkan ke dalam penjara ketika usianya baru 19 tahun. Walaupun Bentung Kali masuk penjara pada usia seawal itu, ia tak mampu untuk menginsafkan dirinya. Selepas dibebaskan, Bentung Kali mula menyertai kumpulan kongsi gelap yang lain iaitu Geng 08. Menurut laporan, dalam Geng 08, Bentung Kali dikatakan menjadi ketua kumpulan tersebut dan melakukan jenayah seperti pengedaran dadah. Pada bulan Julai 1985 itu, dia ditahan mengikut ordinan darurat dan ditempatkan di Pulau Jerejak, Pulau Pinang. Selepas itu, dia dibebaskan pada tahun 1987 dan dikenakan house arrest di Kuantan, Pahang. Dikatakan Bentung Kali sempat membuat perancangan-perancangan jenayah yang akan dilakukan apabila dia bebas daripada penjara. Seperti dunia jenayah sudah sebati dalam dirinya. Sebaik sahaja dia dibebaskan, Bentung Kali menubuhkan kumpulan jenayahnya sendiri yang digelar kumpulan Kongsi Gelap 04. Geng Kongsi Gelapnya tertumpu di Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Antara kegiatan utama kumpulannya adalah aktiviti mengedar dadah. Pada tahun 1990-an, Bentung Kali ditahan lagi dan didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya. Bagaimanapun, dia terlepas daripada hukuman kerana tiada bukti yang cukup untuk disabitkan kesalahan. Semasa awal tahun 1990-an, nama Bentung Kali mula popular. Dia dikatakan sangat jahat dan tak berhati perut kerana menembak mati ramai orang awam tanpa sebab. Dikatakan dia pernah menembak mati seorang penjual roti canai kerana menegurnya. Teguran itu adalah teguran tidak puas hati kerana Bentung Kali kencing di kawasan gerai penjual roti canai itu. Nampaknya Bentung Kali tidak memerlukan alasan yang kukuh untuk menembak mati seseorang. Kejadian bunuh paling gila yang pernah dilakukan Bentung Kali adalah semasa dia pergi menyerbu birthday party orang yang dia tidak kenali. Kira-kira 40 orang awam berada pada sambutan hari jadi tersebut dan di situ tanpa memberikan sebarang amaran, Bentung Kali bersama rakan jenayahnya melepaskan 9 das tembakan secara rambang. Kejadian itu telah mengakibatkan 6 orang terkena peluru tembakannya dan 4 daripada mereka maut. Dikatakan sikap panas barang Bentung Kali ini terjadi kerana keinginannya untuk menguasai pasaran dadah di Kuala Lumpur. Jika ada kumpulan kongsi gelap yang lain cuba untuk mencabarnya, Bentung Kali tidak teragak-agak untuk membunuh mereka. Dari tahun 1991 sehingga tahun 1993, Bentung Kali aktif membunuh di mana seramai 16 orang yang tidak bersalah telah dibunuhnya. Pada bulan Jun 1993, pihak polis mula melancarkan operasi buncit bagi menghentikan keganasan Bentung Kali yang sememangnya sudah tidak dapat dibendung lagi. Operasi buncit disertai seramai 200 pegawai polis dan anggota polis dari Kuala Lumpur, Pahang dan Selangor digerakkan secara besar-besaran untuk membekas penjenayah ganas ini. Sekatan turut dijalankan di sempadan Thailand untuk mengelakkan Bentung Kali lolos ke negara jiran. Semasa operasi memburu Bentung Kali dijalankan, pihak polis mewar-warkan poster yang memaparkan wajah Bentung Kali di tempat
pihak awam dengan menawarkan ganjaran RM100,000 kepada sesiapa yang dapat memberikan maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah ganas itu. Kes buruan Bentong Kali terus menjadi isu hangat sehingga menimbulkan ketakutan orang awam. Disebabkan poster muka Bentong Kali sudah terpapar di serata tempat awam, maka Bentong Kali pun berasa berang dan menelefon ketua operasi ketika itu, iaitu Datuk Zaman Han, untuk datang menangkapnya. Tetapi sepanjang operasi buncit itu berjalan, Bentong Kali tetap menyembunyikan dirinya daripada dikesan oleh pihak polis. Sebenarnya, kejayaan menumpaskan Bentong Kali adalah hasil tindakan bijak daripada pihak polis yang menghebahkan berita yang mengatakan Bentong Kali sedang berada di luar negara. Jadi, berita rekaan itu telah membuatkan Bentong Kali berasa selamat daripada dicari oleh pihak polis di dalam negara. Dalam kelekaannya, Bentong Kali keluar dari tempat persembunyiannya dipercayai untuk mencari seorang bekas konconya di Jalan Kelang Lama. Hasil daripada intipan pihak polis akhirnya membawa kepada markas persembunyian penjenayah itu berada di sebuah rumah teres 2 tingkat di Medan Damansara, Kuala Lumpur pada 29 Jun 1993. Menerusi laporan yang pernah dikeluarkan, semasa operasi untuk menempaskan Bentong Kali, kawasannya dikepung oleh sepasukan anggota elit polis dan unit tindakan khas UTK Bukit Aman. Dikatakan juga unit pemusnah bom turut menyertai operasi tersebut. Situasi di situ tiba-tiba bertukar getih dengan aksi tembak-menembak. Bentong Kali dan pengikutnya melepaskan 2 das tembakan kepada polis, tetapi tembakan mereka tidak mengenai anggota polis. Dengan tindakan agresif penjenayah ganas itu cuba melarikan diri, pihak polis dengan pantas membalas tembakan ke arah mereka. Operasi yang berlaku sekitar jam 6.30 pagi itu mengakibatkan Bentong Kali bersama rakan jenayahnya mati tembak. 1 tembakan di kepala Bentong Kali akhirnya menamatkan riwayat sang penjenayah ganas dan telah terpahatlah kejayaan anggota polis dalam menumpaskan penjenayah yang paling dikehendaki itu.